Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya kasihi lagi saya hormati sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Mahdi. Alhamdulillah. Okey. Selamat datang Cik Mahdi. Siapa lagi yang ada? Fakhri Naim, Fahmi Nazrin, Cik Mahdi. Okey. Minta maaf atas segala permasalahan dan segala kesulitan yang berlaku kan. Petang tadi sepatutnya kita live dalam sesi AB Live kita petang tadi pukul 5 petang. Tapi disebabkan oleh kesilapan teknikal yang tidak dapat dikenal pasti, tak tahu apa sebab, apa puncanya. Suara saya langsung tak kedengaran. Saya dah bercakap, saya rasa lebih dah 5 minit. Rupanya saya bercakap berseorangan. Okey. Sebab suara saya langsung tak kedengaran. Saya rasa malam ni okey suara.
Suara saya jelas ke? Boleh Cik Mahdi dan juga rakan-rakan lain boleh bagi feedback tak? Boleh bagi respon? Boleh saya dapatkan respon? Suara saya okey ke? Sebab dalam sesi live kita petang tadi, suara langsung tak kedengaran. Hampir 20 minit lah kita cuba adjust, kita cuba buat macam-macam setting tapi masih juga tak ni. Last kali kita terpaksa buat keputusan untuk batalkan lah sesi live kita petang tadi. Dan disebabkan oleh itu, saya ambil inisiatif untuk saya terpaksa batalkan kelas talaqi musyafahah saya yang sepatutnya dijadualkan ada malam ni. Lepas solat isyak, saya terpaksa batalkan dan saya gantikan dengan sesi AB Live ni lah. Demi untuk meraihkan sahabat-sahabat sekalian lah yang tertunggu-tunggu petang tadi kan, yang dah hadir petang tadi. Okay. So saya rasa galat sikit lah. Saya rasa bersalah juga atas apa yang berlaku pada petang tadi. Okay. Walaupun benda tu di luar jangkaan kita kan. Kita tak jangka. So suara dan gambar jelas Suara dan gambar saya jelas Okey, jelas, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Puan Nuraini Abdul Ghaffar jelas. Wan Fatihah okey, alhamdulillah. Puan Nuraini ada skrin saya pula ada problem Puan Liza. Dia Muhammad. Okey, terima kasih. Skrin saya pula macam nak kelihatan macam ada problem Oh. Okey. Puan Nuraini Abdul Ghaffar, Puan Fatihah, Puan Liza, Puan Liza dah biasa Puan Nuraini pun dah biasa kan? Puan Wan Fatihah. Puan Wan Fatihah first time Puan Okey. So sebelum kita bermula, saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, boleh tak kita sama-sama pertama sekali kita klik button like. Saya mohon bantuan sokongan kerjasama daripada tuan-tuan sekalian. Pertama sekali kita klik button like. Pakai klik button like, klik banyak-banyak kali pun tak apa. Klik button like, button love, supaya akan kawan-kawan kita yang follow kita, yang follow page kita ni, yang tak tahu, semoga dia orang akan dapat notification lah. Mudah-mudahan. So kita pakai klik button like, button love banyak-banyak, supaya rakan-rakan kita kat luar sana yang follow page kita ni, mudah-mudahan dia orang akan dapat notification yang kita sedang live sekarang. Sebab sekarang ni sepatutnya ini sesi live gantian. Sebenarnya kita dijadualkan, sebenarnya kita tak ada sesi live malam ni. Okey. Saya dah pun letakkan notis di page, tapi saya yakin ramai yang belum baca. Okey, ramai yang belum baca. Saya dah letakkan kita punya notification ataupun dah letakkan notis di page kita petang tadi. Bila saya buat keputusan untuk menggantikan sesi live yang tadi, yang terpaksa kita batalkan ke malam ni. Okey. Okey, so boleh bantu saya kita pakai klik button like, klik button love banyak-banyak kali, supaya dengan cara itu gambar suara jelas, gambar apa tu Puan Rumisha, gambar anda pelak gerak, apa tu maksud dia? Gambar tak gerak, suara jelas, gambar apa maksud Puan Rumisha Saya tak faham tu. Gambar anda pelak gerak. Okey, lepas dah klik button like, dah klik button love, saya mohon bantuan daripada tuan-tuan sekali lagi untuk kita klik button share lah. Kita sama-sama klik button share, boleh share kat wall kita, share kat Facebook group yang kita join. Pun sama juga objektif dia, supaya kita boleh viralkan, hebahkan supaya lebih ramai dapat join. Tu yang pertama. Dan bagi saya yang lebih penting, supaya rakan-rakan kita yang dah hari-hari, setiap hari setia bersama dengan kita tu, supaya dia orang pun dapat pemakluman sama. Sebab saya yakin ramai lagi yang tak tahu, masih lagi ramai yang tak tahu, masih lagi ramai lagi yang tak baca memo ataupun notis yang saya dah letakkan di page kita petang tadi untuk buat sesi live gantian pada malam ni. Sebab nama-nama yang biasa yang ada tak ada muncul lagi kat ruang komen kita ni. Ramai nama-nama yang sahabat-sahabat kita yang biasa hadir tak muncul lagi kat ruang komen ni. Saya yakin masih ramai lagi yang belum tahu, masih ramai lagi yang belum baca notis tu. So saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat. Dua perkara je kita klik button share, kita klik button like dengan button love banyak-banyak kali.
Dengan harapan diorang akan nampak kita live malam ni, rakan-rakan kita yang lain. Dan yang kedua, kita klik button share lah. Button share dekat wall kita, share dekat Facebook group kita pun dengan objektif yang sama. Objektif sama supaya kalau boleh rakan-rakan yang bersama dengan kita tiap-tiap hari boleh dapat notification, dapat pemakluman. Betul lah ni, sahabat kita berkorban ni Cik Yusof ni. Kelas saya cancel malam ni sebab bagi laluan kelas FB online. Terima kasih Cik Yusof. Terima kasih atas sokongan. Saya terpaksa buat kelas gantian malam ni sebabnya yang pertama saya rasa serba salah. Saya rasa ralat, rasa bersalah lah. Walaupun kesalahan tu kata apa, tidak dirancang, tidak disengajakan. Sebab sesi AB Live petang tadi kita terbantut kan. Sebab hampir 20 minit kita cuba live. Boleh live tapi suara tak kedengaran langsung. Okay, so saya rasa bersalah atas kehadiran kawan-kawan kita yang ramai petang tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya rasa saya perlu buat juga sesi live hari ni. Disebabkan oleh kerana kita tak dapat nak live petang tadi, saya rasa saya berkewajipan untuk buat sesi live malam ni sebab esok Rabu sampai hari Ahad kita akan bercuti. Sebab tu ramai tadi yang tulis dekat komen, tak apa Ustaz, tak ada masalah, tak dapat live petang tadi, tak ada masalah, insyaAllah kita jumpa petang esok. So saya rasa bersalah kan, sebab petang esok kita cuti lagi. Sebab saya akan pulang ke kampung halaman mulai esok di Pantai Timur di Terengganu. Kemudian daripada kampung saya di Terengganu, nanti saya akan terus ke utara untuk hantar anak saya balik sekolah, balik asrama, hostel. Dia akan memulakan sesi persekolahan pada hari Isnin minggu depan. So saya terpaksa cuti mulai esok Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad baru saya akan pulang balik ke Bangi. Dan insyaAllah kita akan live balik seperti biasa hari Isnin insyaAllah. Okay. Sebab tu saya rasa bertanggungjawab untuk buat juga sesi live hari ni. Sepatutnya petang tadi lah kita live. Dalam sesi petang tadi, saya akan cuba habiskan topik kita yang terakhir dalam Iqra' tu, yang saya ceritakan semalam dan juga kemarin, iaitu topik huruf muqatta'ah, bacaan huruf muqatta'ah. Tapi disebabkan oleh kerana kita tak dapat nak live petang tadi, disebabkan oleh masalah teknikal, audio, ada problem dengan audio. So, saya rasa berkewajipan untuk menggantikan sesi live tu malam ni. Okey. Yang pertama untuk menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan petang tadi, itu yang pertama. Yang keduanya sebab nak maklumkan esok sehingga hari Ahad kita akan bercuti disebabkan oleh saya akan pulang ke kampung, nak jumpa dengan mak ayah kan. Dah boleh rentas negeri ni dah. Dah hampir 3-4 bulan dah saya tak bertemu dengan bertemu mata dengan mak ayah saya. Di samping terus hantar anak balik ke asrama yang akan mulakan sesi persekolahan minggu hadapan. Okey, so saya rasa saya berkewajipan juga untuk buat sesi live malam ni. Okey, memenuhi janji saya untuk cuba menghabiskan topik yang terakhir untuk Iqra' 6 insya-Allah. Okey. So boleh dua perkara je. Okey, sebelum kita start sekali lagi bagi tuan-tuan yang baru hadir, Puan Nur Amirah, Waalaikumsalam Puan Nur Amirah, Cik Muhammad Nazir, terima kasih. Cuma klik button like, klik button love, kemudian share kat wall group kita ataupun share kat Facebook group kita supaya kawan-kawan kita yang lain, khususnya sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita setiap hari dalam sesi live tu, diorang dapat makluman dan diorang boleh turut serta bersama-sama dengan kita malam ni insya-Allah. Okey. So alhamdulillah, so malam ni audio okey, video pun okey. Okey. So kita terus sambung bacaan kita di muka surat 26 26. Muka surat 26 Iqra' 6. Okey, kita akan sambung bacaan di muka surat 26 Iqra' 6. Okey. Buat tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru saja sertai, yang baru sampai, yang baru hadir, yang baru join kita dalam sesi live ni. Okey, saya pohon dua bantuan dua bantuan, dua bentuk kerjasama, dua sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tolong bantu saya untuk sama-sama kita klik button like ataupun klik button love, kemudian klik button share. Tolong share di wall group kita sendiri, personal page, personal Facebook kita. Kalau ada page boleh share dekat personal page ataupun boleh share di Facebook group yang kita join untuk kita hebat-hebatkanlah majlis ilmu kita pada malam ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana boleh dapat turut serta. Dan yang paling penting sekali, supaya sahabat-sahabat yang follow kita, kita ada hampir lebih kurang 1,000 orang yang follow kita di page kita ni, dan kita ada rakan-rakan kita yang komit setiap hari attend ataupun hadir sesi live kita ni. Saya nampak nama-nama yang biasa hadir macam Dr. Surya lagi, ada beberapa nama lagi lah yang biasa hadir ni masih lagi tidak muncul kat ruangan komen ni. So saya yakin mereka masih lagi belum dapat pemakluman ni. So saya pohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan,
kita pakai klik button like dan klik button share, mudah-mudahan mereka akan dapat notification tentang sesi live gantian kita pada malam ni. Okey, boleh terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan sekalian. Okey. Okey, insya-Allah kita malam ni sambung bacaan di muka surat 26. Muka surat 26 Iqra 6. Muka surat 26 Iqra 6. Okey, kita akan sambung bacaan kita tanpa ada topik yang baru, insya-Allah. Di page 27 nanti kita akan masuk topik baru, insya-Allah. Waalaikumsalam. Cik Jamboy. Saya baru balik laut je. Okey, terima kasih banyak. Cik Jamboy, tolong share, tolong like, tolong klik like dan juga tolong klik button share supaya kita boleh hebat-hebatkan kepada kawan-kawan kita. Sebab saya rasa ralat dan juga rasa bersalah juga kalau ramai yang tak dapat tahu sesi live kita pada malam ni. Walaupun saya dah maklumkan kat page kita tadi, tapi saya yakin ramai yang belum tahu, ramai lagi yang belum baca. Okey. Saya terpaksa juga buat kelas gantian malam ni untuk gantikan sesi FB Live petang tadi yang kita tidak dapat buat disebabkan oleh kerana kesilapan teknikal petang tadi. Sebab kita ke cuti panjang ni, mulai esok Rabu sampai Ahad kita tak ada sesi live. Saya terpaksa bercuti. Kita sama-sama terpaksa bercuti sebab saya akan pulang ke kampung halaman. Sana line coverage tak berapa kuat sangat di kampung saya sana. Okey, kemudian saya akan terus hantar anak balik ke asrama lah sebab akan mulakan sesi persekolahan minggu depan anak saya yang sulung form 5. Okey, so saya terpaksa juga live malam ni sebab sebelum kita bercuti hampir 5 hari 6 hari ni. Okey, so kita terus ke muka surat 26 Iqra 6, kita akan sambung bacaan kita insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Muka surat 6 Iqra 6. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Okey, boleh tu ayat pertama Ayat pertama di muka surat 26 Iqra 6. Okey, saya terus kepada ayat yang kedua. Kalau ada sebarang persoalan, ada kemusykilan, ada apa-apa isu, boleh terus ajukan ruang komen. Kalau minta saya ulang, minta saya slow down, ada kemusykilan, ada persoalan, boleh terus ajukan ruang komen aja. Okey. Malam ni saya cuba speed sikit sebab kita nak masuk topik baru, topik yang terakhir malam ni insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Hams. Okey, selamat datang. Ini sesi live kita ni sesi gantian Cik Hams untuk maklumat Tuan Hams, sahabat setia kita dari KK dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang lain, malam ni sepatutnya dijadualkan kita tiada sesi live. Kita sepatutnya malam ni tak ada sesi live, kita cuma ada sesi live petang tadi pukul 5 petang. Tapi disebabkan oleh masalah teknikal yang berlaku petang tadi, kita tak dapat live sebab ada problem dengan audio, suara langsung tak kedengaran. Hampir 20 minit kita cuba live tapi tak boleh. Suara langsung tak keluar. So kita terpaksa cancel dan saya gantikan malam ni. So ini kelas FB kita, sesi live kita gantian. So saya terpaksa korbankan. Terima kasih pada Cik Yusof Ali tadi. Sahabat, patutnya saya malam ni ada sesi talqin musyafahah bersama beliau, isteri dan anak-anak. Tapi saya terpaksa cancel untuk meraihkan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir petang tadi. So saya terpaksa korbankan sesi talqin musyafahah bersama Cik Yusof dan keluarga untuk adakan sesi FB Live ni sebelum kita bercuti panjang. Saya maklumkan nanti saya akan bercuti sebab saya nak balik ke kampung halaman di samping hantar anak balik asrama. Okey? Boleh Tuan Ham Okey, so okey, KK jelas, alhamdulillah. So saya mohon bantuan Tuan Ham dan rakan-rakan yang lain klik button like, button love dengan button share. Okey, supaya ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana boleh dapat tahu yang kita live malam ni. Sebab ini sesi apa panggil istilah dia, sesi ad hoc sesi tergempar. Sepatutnya malam ni tak ada live. Okey. Okey, kita pergi pada ayat yang kedua. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Okey, kita wakaf kat sini Ni tempat yang sebaiknya, seeloknya kita wasal. Okey, kalau boleh wasal eloknya. Tapi tak ada masalah kalau wakaf. Kita pilih untuk wakaf lah. Okey, supaya kita boleh baca ayat dalam potongan yang lebih pendek. Okey, lebih kemas, lebih mantap bacaan dia dan lebih kita boleh meminimalkan risiko kesalahan bacaan. Sekiranya kita baca ayat dalam potongan-potongan yang lebih pendek. Okey? Boleh Okey. Kita sambung. Seterusnya kita cuba berhenti kat sini. Walaupun wasal lebih baik, lebih afdal, tapi kita pilih untuk wakaf lah. Okey? Seterusnya wa min ahlil Madinah. Okey, seterusnya maradu alan nifaqi la ta'lamuhum. Okey, waalaikumsalam Cik Muhammad Nazrin, selamat datang. Okey, seterusnya
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Okey, boleh Seterusnya, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey, boleh Kalau ada sebarang persoalan, kemusykilan, boleh terus saja kat ruang komen. Jangan segan-segan silulah Okey, kalau tak ada saya teruskan. Wa ma ya'tihim. Okey, jaga hamzah mati. Ya. Okey, sekali lagi. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Okey, boleh Seterusnya, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Okey, boleh Ra tekan pada ya sebab ya bersabdu. Yi tak bunyi kerana kita sukunkan dia, kita matikan dia kerana waqaf. Okey, minal ghayy. Okey, seterusnya, qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Tak nampak penuh, subhanallah. Saya lupalah nak alihkan skrin. Minta maaf banyak. Oh, Puan Liza Allah Akbar. Sebab saya pusing saya punya phone ke bentuk landscape malam ni. Oh, daripada tadi tak nampak subhanallah. Saya lupa langsung. Terima kasih Puan Liza. Terima kasih banyak. Oh, saya dah habis baca sampai ayat yang bawah dah. Saya ulang balik lah. Tak nampak penuh. Ya. Saya dah ni. Okey. Minta maaf. Biasanya phone saya buat apa? Saya dah tolong sharekan. Terima kasih Cik Nazrin. Kita ulang sekali lagi ayat yang atas ni sebab tak nampak tadi Okey, kita ulang lagi sekali walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey Cik Yusof saya terlupa tadi. Malam ni saya rotatekan phone saya dalam landscape. Memang tak nampak. Saya fokus 4 ayat je tadi. Saya lupa nak gerakkan skrin. Okey, so ni saya dah terdajar. Boleh nampak telefon rosak tu lah, nak kena tukar telefon baru ni. Okey, ayat berikutnya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Okey, tak nampak ayat bahagian bawah. Saya dah adjustkan skrin ni. Okey, Tuan Hams. Okey, boleh? Saya dah adjustkan skrin kita tu. Saya dah gerakkan. Okey dah. Okey, terima kasih Puan Liza. Tuan Hams, Cik Yusuf okey Dah okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Liza. Okey, kita ke ayat berikutnya La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Okey, gua tekan ya sabdu minal ghayy. Okey, boleh seterusnya. Ayat yang terakhir di muka surat 26. Cik Yusof, Tuan Ham, okey boleh nampak Saya dah gerakkan skrin tu ke bawah. Skrin phone saya ke bawah, okey Okey, kita ke ayat yang terakhir untuk page 26 ni. Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyiba. Allahu Akbar, nafas tak cukup. Sorry, minta maaf. Cik Azman okey, alhamdulillah. Puan Nur Amirah okey, alhamdulillah. Terima kasih. Sorry. Kesemputan pula saya malam ni. Okey, minta maaf. Sekali lagi kita ulang
Okey, sudah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hams. Okey, kita baca sama-sama Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Okey, boleh Okey, Cik Yusof Alhamdulillah, terima kasih. Jadi panjang sikit nafas nak pakai ni. Okey. Qa 2 rakaat ni, ta 2 rakaat, qa 2 rakaat ada alif pendek, ta 2 rakaat ada alif pendek. Bagi 2 bertemu dengan ta, sini dengung ikhfa ting, dengung ikhfa bagi 2 jumpa dengan ta. Kemudian ta ada misai, so ta 4 rakaat. Ba 2 rakaat pula ada alif. Ain ada alif kontuk, da ada alif kontuk, 2 rakaat, jaga. Baris 2 pada ta ni bertemu dengan sin, dengung ikhfa sini, ting sa. Okey, dengung ikhfa Kemudian sa dimisai 4 rakaat sa. Ting sa 4 rakaat. Iha 2 rakaat ada alif pendek. Sa tekan pada ya sabdu. Thayyiba. Ba panjang 2 rakaat ada alif pendek tu. Baris 2 jumpa waw pula. Idgham al-gunnah masuk dalam waw berserta dengung. Tiwa ab. Qalqalah ab. Ba mati qalqalah ab. Ka 2 rakaat ada alif. Ra kita wakaf pada alif juga 2 harakat. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita ulang. Ni nak ambil nafas, nak guna nafas panjang-panjang ni. Ada 1 2 tempat yang dibaca dengan 4 harakat, yang 2 harakat banyak, yang dengung pun ada 1 dengung. Yang ni tak dengung, yang ni izhar, yang ni dengung. Yang ni dengung ikhfa, yang ni dengung idgham. Okey, banyak tempat dengung Okey, sekali lagi kita ulang. Sampai sama kita baca insya-Allah. Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibat. Allahu Akbar. Nafas tak cukup pula. Allahu Akbar. Kenapa saya semput sangat ni? Okey, sekali lagi Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Okey, Alhamdulillah. Okey, boleh Okey, kita dah pun menamatkan bacaan kita di muka surat 26, Iqra 26. Kita ke muka surat 27, ada topik baru. Okey, ini merupakan topik baru yang merupakan juga topik ataupun pelajaran yang terakhir untuk bacaan kita di Iqra 6 ini. Okey. Topik baru kita malam ni, hari ni, yang juga merupakan topik yang terakhir. So lepas pada ni kita dah habis dah semua topik ataupun semua pelajaran untuk silibus Iqra. Walaupun ada lagi topik, beberapa topik penting yang belum ataupun yang tak sempat di cover oleh Iqra, oleh silibus Iqra ni, tapi InsyaAllah kita akan cover lepas ni, insyaAllah. Ada beberapa lagi topik-topik bacaan yang tak di cover oleh silibus Iqra ni. InsyaAllah lepas ni kita akan cover topik-topik tersebut, insyaAllah. So cuma untuk silibus Iqra, okey, ini merupakan topik yang terakhir, okey. Topik yang terakhir. Bacaan huruf muqatta'ah ataupun bacaan huruf di awal surah, huruf potongan huruf ataupun bacaan huruf potong, huruf pendek di awal surah. Okey. Ni bacaan ni special sebab dia tidak dibaca dengan baris. Okey, bacaan-bacaan ini hanya duduk pada ayat yang pertama. Ada satu surah duduk pada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Bacaan yang duduk di awal surah, yang di mana ianya dibaca tanpa baris. Okey. So, semalam dan juga kemarin saya dah sebut tentang topik yang terakhir ini. Sebab tu saya rasa saya perlu habiskan topik tu malam ni. Sebab kita akan cuti Kita akan cuti. Nanti kita akan jumpa balik pada Isnin minggu hadapan. So, kita cuti panjang. So sebelum bercuti panjang ni saya rasa saya perlu habiskanlah topik ni. Di samping kita dah berjanji cuba untuk habiskan topik ni hari ni insya-Allah. So ini adalah topik bacaan huruf muqatta'ah, bacaan huruf potong di awal surah. Okey, bacaan huruf potongan di awal surah. Okey, alhamdulillah Cik Nazrin, terima kasih. Okey, so saya ada sebutkan semalam ada sifir ataupun formula yang terpakai untuk bacaan huruf muqatta'ah di awal surah ini. Okey, ada 3 formula ataupun ada 3 sifir yang perlu kita guna pakai untuk membaca potongan-potongan huruf di awal surah ini. Sebab memandangkan huruf-huruf ini tidak mempunyai baris, tak ada baris. So dia ada kaedah tertentu
yang kita perlu guna pakai dalam menyebut dan membaca huruf-huruf muqatta'ah di awal surah ini. Okey. So, ada 3 formula penting, 3 formula asas. Yang pertama ialah, saya tulis okey, kita rujuk ke whiteboard. Okey. Kita rujuk ke whiteboard. Okey. Jelas okey. Formula yang pertama. Mana nombor saya tulis? Okey. Okey, formula yang pertama Formula yang pertama terpakai sekiranya ada huruf alif. Ni nombor 1, ni huruf alif Sekiranya ada huruf alif pada huruf muqatta'ah tersebut. Okey, ada huruf alif pada bacaan ataupun pada ejaan ataupun dalam kalimah huruf muqatta'ah di awal surah. Okey, sekiranya ada huruf alif, maka kita akan membacanya dengan bacaan alif tanpa sebarang panjang. Satu harakat, li satu harakat, fa matikan. Alif. Itu aja. Okey, boleh Ini formula yang pertama. Okey, terima kasih Cik Yusof. Okey. Okey, jelas Okey, ini formula yang pertama. Formula yang pertama ni terpakai sekiranya ada huruf alif dalam bacaan ataupun dalam penulisan huruf muqatta'ah di awal surah. Kalau ada huruf alif, so kita akan bacanya dengan bacaan yang macam ni. Alif. Alif, bukan alif bukan juga dibaca dengan alif ataupun alif, tak. Satu harakat, li satu harakat, fatihan. Alif. Ini kaedah ataupun formula yang pertama. Sekiranya ada huruf alif dalam bacaan huruf muqatta'ah tersebut. Dalam bacaan huruf muqatta'ah di awal surah. Okey, jelas Okey, ini formula yang pertama. Saya padam Okey, formula yang kedua ataupun sifir yang kedua ialah sekiranya terdapat huruf yang bertanda panjang macam ni. Sekiranya ada huruf yang mempunyai misai. Okey? Sekiranya ada huruf yang mempunyai misai ini, so yang pertama ialah dibaca dengan, okey, boleh nampak habis tak tulisan saya? Saya dah jelas dibaca dengan okey, jelas tulisan saya? Dibaca dengan nama huruf. Dibaca dengan nama huruf. Tak maaf, tulisan tak berapa cantik lah. Okey, tak apa Jadi jelas sekiranya ada huruf yang bertanda misai ataupun ada huruf yang bermisai ni, ada tanda bacaan panjang atau huruf tersebut, yang pertamanya huruf tu dibaca dengan nama huruf. Nama huruf, bukannya dengan baris huruf. Okey? Yang pertama, yang kedua, huruf tersebut dibaca panjang. Dibaca panjang 6 harakat. 6H tertulis Okey. Jelas boleh saya dapatkan komen? Jelas poin saya yang kedua ni. Poin yang kedua ataupun formula yang kedua ataupun sifir kaedah yang kedua ni ialah sekiranya ada huruf yang mempunyai tanda panjang ataupun kita panggil huruf yang ada misai. Tanda bacaan panjang ni bukan baris, ini tanda bacaan panjang melebihi 2 harakat. Sekiranya ada huruf yang ada misai ni, yang ada tanda bacaan panjang ni ataupun ada tanda bacaan mat ni, 2 perkara yang kita perlu jaga. Yang pertama, huruf tersebut dibaca dengan nama huruf. Kalau huruf tu huruf lam, baca nama huruf dia lah, huruf lam. Kalau huruf tu huruf mim yang ada misai, so kita baca dengan nama huruf tu, huruf mim. Bukannya dibaca dengan bunyi ma mimu, bukan dibaca dengan baris, tapi dibaca dengan nama huruf tersebut. Okey? Yang pertama. Dan yang kedua ialah huruf tersebut dibaca dengan 6 harakat wajib. Wajib dibaca dengan 6 harakat. Ini kaedah yang kedua atau formula yang kedua. Terpakai sekiranya ataupun terpakai untuk huruf yang mempunyai misai ataupun huruf yang mempunyai tanda baca panjang di atasnya. Okey, ini formula yang kedua. Okey. Kalau ada persoalan, ada kemusykilan, ada yang tak jelas, tolong ajukan ruang komen. Okey, kalau perlu ulang, kita ulang. Kalau perlu uraikan lebih lanjut, kita uraikan lebih lanjut. So jelas Puan Puan Liza.
Ustaz kalau baca 4 harakat boleh ke? Tak boleh. Tak maaf. Sebab ini jatuh dalam kategori hukum mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Tidak boleh dibaca dengan kadar 2 harakat. 4 tak boleh. 4 tu untuk hukum mad jaiz, mad wajib. InsyaAllah akan datang kita akan terangkan dengan lebih detail. Tapi bila kita jumpa tanda panjang ni, misai ni, di atas huruf muqata'ah ataupun di atas huruf-huruf potong di awal surah, yang ini dinamakan ataupun dinamakan sebagai hukum mad lazim, wajib dibaca dengan kadar 6 harakat, tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih. Mesti 6 harakat. Tanda misai yang sama yang kita jumpa sebelum ni kan. Sebelum ni kita jumpa tanda misai juga, kita baca 4 harakat. Kalau jumpa tanda misai, diikuti dengan sabdu 6 harakat, okey. Tapi kalau kita jumpa tanda misai yang sama duduk di atas huruf potong di awal surah, itu 6 harakat. Okey. So jelas Puan Liza Puan Liza, Puan Jambu, Cik Jambu, Puan Jambu minta maaf silap. Cik Jambu pun jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Kita pergi pada formula yang ketiga. Okey, formula ataupun kaedah yang ketiga ni terpakai bagi huruf yang tak ada apa-apa tanda. Okey, saya buat kosong je lah Huruf yang tak ada apa-apa tanda. Macam mana saya nak buat huruf tu, ni macam mana saya nak buat simbol huruf Okey. Kosong lah, tak ada apa-apa tanda. Okey, huruf yang tak ada baris pun tak ada, tanda panjang pun tak ada di atas dia. Okey. So saya buat kosong je lah ataupun saya buat tanda pangkah lah. Huruf yang tak ada sebarang tanda, baris tak ada, tanda panjang pun tak ada. Huruf tersebut yang pertamanya akan dibaca. Dengan baris atas sahaja. Yang ni barisnya tak ada, kita kena tambah baris pada huruf tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Ini wajib dibaca 2 harakat, tak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Okey, jelas Puan Liza, Puan Jambu dan sahabat-sahabat yang lain kalau ada kemusykilan boleh terus ajukan kat ruang komen lah. Okey, ini formula yang ketiga. Untuk huruf muqata'ah yang tiada tanda panjang. Baris memang tak ada. Semua huruf muqata'ah di awal surah tu tak ada baris. Semua huruf tu tak ada baris. Okey, cuma ada, sama ada dia ada tanda panjang, misai ataupun tak ada. Bagi huruf yang tak ada misai, selain alif. Alif tak termasuk dalam kategori ni. Alif memang tak ada misai. Alif kita akan baca dia dengan alif. Okey, yang formula yang pertama tadi. Ini formula yang ketiga. Huruf yang tak ada tanda bacaan panjang dibaca dengan baris atas sahaja dan mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Okey, jelas sebelum kita pergi pada contoh yang pertama. Okey, saya padam So saya harap jelas. Okey. Kita pergi kepada contoh kita yang pertama. Okey. Contoh kita yang pertama, yang ni Okey, macam mana bacaannya ni? Mungkin kita dah biasa cuma kita akan tengok menggunakan formula tadi bagaimana kita membaca. Okey. Alif lam mim. Okey, itu bacaannya Okey, kenapa dibaca sedemikian? Okey, kita tengok Pertama sekali ada huruf alif. Huruf alif macam yang saya sebutkan tadi, kita gunakan formula yang pertama. Sekiranya ada huruf alif, maka kita akan baca dengan nama huruf tersebut tanpa sebarang bacaan panjang. Okey, so kita akan baca dengan kita tengok balik kat whiteboard. Okey. Nampak Okey, saya ke kiri sikit lagi. Okey, alif kita akan baca dia macam ni lah. Ini terpakai untuk huruf alif sahaja. Alif. Tanpa panjang, tanpa pendek. Okey, jelas Okey. Alif. Okey, jelas Okey, ni tanda mati Okey, huruf yang kedua adalah huruf mim. Mim ada misai ataupun ada tanda bacaan panjang. So ingat formula kita yang kedua, menggunakan formula yang kedua, bagi huruf yang ada misai ataupun ada tanda bacaan panjang, kita akan baca dengan nama huruf. Okey, huruf mim, macam mana ejaan nama dia? Mim, ya, mim. Okey, mim bagi bawah, ya mati, mim mati.
Kemudian ada misai. Bermaksud huruf tersebut wajib dibaca dengan kadar panjang 6 harakat. Panjangnya di mana? Panjangnya di sini. So, mim. Okey, jelas Allahu Akbar. Saya salah. Bukan mim lah, lam dulu. minta maaf. Huruf yang kedua lam, sorry. Lam So, lam ada misal, nama hurufnya ataupun ejaannya ialah lam, alif, mim. Lam baris atas, mim mati. So, 6 harakat di lam ni. Lam. Okey. Boleh Okey. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf mim. Ada misai ataupun ada tanda bacaan panjang. Huruf yang bermisai ataupun yang ada tanda bacaan panjang tu dibaca dengan nama huruf So, kita akan baca mim. Nama huruf dia mim, ya, mim. Mim, ya mati, mim mati. So, di sini panjang 6 harakatnya. Mim. Okey, jelas Okey. Habis step pertama. Ini pecahan bacaan huruf muqattaah tadi. Alif lam mim, ini pecahannya dan ini kaedah bacaannya. Okey, kemudian ada pertemuan mim mati jumpa mim. Masih ingat lagi tak? Ini topik kita di Iqra' 5 tak silap saya. Mim mati bertemu mim, berlakunya hukum idgham ma'al gunnah. Mim mati bertemu dengan mim. So, dibaca dengan dengung 2 harakat. Okey. So, kat sini akan berlakunya dengung, bacaan dengung 2 harakat. Ini ada hukum yang tersembunyi. Ada hukum dengung yang tersirat di situ. Idgham ma'al gunnah. Ini ramai orang yang terlepas pandang. Bila kita pecahkan macam ni baru kita nampak. Sebab apa dengung? Pertemuan mim mati dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Tekan ke dalam mim yang kedua berserta dengung dan lepaskan dengan baris dia. Okey. So, kita akan baca dengan alif lam mim. 6 harakat lam, dengung 2 harakat, tutup mulut, bibir kacip, tekan, mim 6 harakat. Okey, jelas itu kaedah membaca menggunakan formula yang saya tunjukkan tadi. Alif lam mim. Okey, boleh follow itu pecahannya ataupun huraiannya, rungkaiannya. Bila kita rungkaikan huruf potong tadi, potongan huruf tadi di awal surah tadi, bila kita pecahkan dia, huraikan dia berdasarkan kepada formula ataupun kaedah yang saya tunjukkan tadi. Ada 3 formula. Okey, jelas Setakat ni boleh follow setakat ni? Sebelum kita pergi pada contoh yang kedua. Okey Okey, kalau okey, saya padam. Kita pergi pada contoh yang kedua. Okey, yang tu lebih panjang. Okey. Ada 1 huruf alif, lam, mim, sod. Okey, tanda bacaan panjang lam, mim, sod. Alif tak ada apa-apalah. Alif memang huruf yang tak akan ada tanda bacaan panjang di atasnya. Betul, alif tu kita baca dengan bacaan biasa je, alif. Okey. So, macam mana bacaannya? Boleh Okey, terima kasih Puan Liza. Okey, sahabat-sahabat yang lain okey Tuan-tuan dan puan-puan yang lain okey. Boleh berikan saya feedback, maklum balas. Saya tak nak saya syok sendiri je. Saya tak nak saya seorang je yang faham. Saya sangkakan saya faham. Okey, rupanya saya bersorangan je yang faham. Kalau tak jelas boleh terus ajukan ruang komen, insya-Allah. Kita cuba jelaskan sebab walaupun nampak simple dan mudah, sebenarnya bacaan huruf muqattaah di awal surah ni banyak berlaku kesalahan dalam bacaan kita. Khususnya pada bacaan-bacaan yang mempunyai hukum-hukum dengung tersirat. Macam tadilah. Lam mim tu ada bacaan dengung kat situ 2 harakat. Sebenarnya bila kita pecahkan bacaan macam saya tunjukkan tadi baru kita nampak bacaan dengung kat situ. Okey? Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Alif lam mim sad. Okey, ada qalqalah hujung. Macam mana boleh jadi ada qalqalah Okey, kita tengok. Huruf yang pertama alif. Alif dibaca dengan bacaan biasa je lah. Alif. Tanpa panjang Okey, kita tengok whiteboard. Okey, Cik Mahdi okey Cik Mahdi Okey, terima kasih. Okey, kemudian kita ada huruf yang berikutnya tadi lam. Okey, huruf lam. Okey, lam ada tanda panjang. So, kita baca dengan nama huruf. Lam, alif, mim. Lam baris atas, mim mati. 6 harakat kat sini. Lam. Kemudian diikuti dengan huruf mim, ada misai. So, huruf yang ada misai ataupun ada tanda bacaan, kita bacakan dengan nama huruf. Mim, ya, mim. Okey, mim mati. So, 6 harakatnya kat sini. Mim. Okey.
Last sekali, adanya huruf sod. Sod ada misai, so dibaca dengan nama huruf. Macam mana ejaan sod? Sod, alif, dal, mati. Sod. Ini nama dia. Ni ejaan bagi nama huruf sod. 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 So 6 harakatnya di sini. Sod. Hati-hati, ada qalqalah hujung ni sebab ada dal mati. Sebab nama sod dia je, sod, alif, dal. Sod. Huruf sod. Kemudian ada misai, 6 harakat. 6 harakatnya kat sini. So, 6 harakat. Okey? Okey, boleh jelas setakat ni Okey, kemudian jaga berlaku lagi pertemuan mim mati dengan mim. So sini dibaca dengan bacaan idgham ma'al gunnah kamil, dengung 2 harakat kat sini. Okey. So lam 6 harakat, dengung pada mim sabdu 2 harakat, mim 6 harakat, sod 6 harakat, diakhiri dengan bacaan qalqalah dal di akhirnya. Okey, jelas So kita akan baca dengan bacaan. Okey, kita tengok dulu macam mana hurufnya. Ini bagi bacaan ini. Alif, lam, mim, sod. Okey, lam ada misai, mim ada misai, sod ada misai. Okey, bacaan ni huruf yang ni Okey. So bila kita pecahkan menggunakan 3 formula ataupun 3 kaedah yang saya tunjukkan di awal kelas kita tadi. So kita huraikan, pecahkan, dia akan jadi macam ni. Macam tu. So dibaca dengan alif, lam, mim, sod. Macam tu. Okey, jelas Lam 6 harakat, mim 6 harakat, sod 6 harakat. Kemudian sod jaga ada qalqalah hujungnya, huruf dal tu de mesti qalqalah. Okey, qalqalah kubra kat situ. Kemudian lam mim tu ada dengung 2 harakat kat situ. Hati-hati ada dengung 2 harakat kat situ. Jelas sekali lagi kita ulang. Alif, lam, mim, sod. Okey, boleh jelas Okey. Boleh Semua okey? Semua jelas? Semua okey? Itu kaedah bacaannya ataupun kaedah penulisannya bila kita huraikan. Bila kita huraikan, kita pecahkan tulisan huruf muqatta'ah, huruf potong tu, huruf kontuk tu, bacaan-bacaan huruf potong di awal surah tu menggunakan 3 formula yang saya tunjukkan tadi. So formula tu terpakai untuk bacaan keseluruhan bacaan muqatta'ah di awal surah. Okey? Boleh follow saya? Okey Okey, kalau okey kita pergi kepada contoh berikutnya. Okey, yang ketiga. Okey, yang ni saya rasa saya tak perlu tulis Alif kita akan baca macam biasa. Alif. Lam disebabkan oleh ada misai, so lam dibaca dengan nama huruf lam dan dibaca 6 harakat. Mim disebabkan oleh ada misai, kita baca dengan nama huruf tu, iaitu apa nama huruf ni? Mim, dibaca dengan 6 harakat. Lam mim ada pertemuan mim dengan mim kat situ. Sama juga kes macam yang kita baca tadi. Lam dengan mim ada pertemuan mim dengan mim. Bila lam jumpa mim, mesti lam, mim. Mim jumpa mim. Kat sini mesti ada dengung 2 harakat. Okey, jelas So sama juga dalam contoh yang kita nak baca ni. Okey, lam mim ni kat tengah-tengah tu ada dengung situ 2 harakat sebelum masuk ke dalam bacaan huruf mim. Kemudian kita ada huruf yang ketiga, ra. Ingat, ini kita gunakan formula yang ketiga. Bila kita jumpa huruf yang tak ada misai, huruf yang tak ada bacaan panjang, dibaca dengan baris atas. So ra baris atas bunyi ra. Dan dibaca dengan 2 harakat. Ra, 2 harakat. Okey, jelas So kita baca sama-sama insya-Allah. Alif, lam, mim, ra. Okey. Boleh Sekali lagi. Alif, lam, mim, ra. Okey, boleh Okey, seterusnya. Ini panjang. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf ada misai. Bila ada misai, baca dengan nama huruf 6 harakat. Ha tak ada misai, ya tak ada misai. So dibaca dengan baris atas 2 harakat. Ain ada misai, dibaca dengan nama huruf. Ni apa nama hurufnya? Huruf ain. 6 harakat. Sod ada misai, dibaca dengan nama huruf sod 6 harakat. Okey, kita tengok macam mana tulisannya ialah. Okey, kita tengok refer pada whiteboard. Okey, kaf ada misai so dibaca dengan nama huruf kaf. Kaf, alif, fa. Okey. 6 harakatnya kat sini. Okey, jelas Kaf. Okey. Huruf ha tak ada misai. So huruf yang tak ada misai dibaca dengan baris atas, kita tambah alif, menjadikan dia 2 harakat. Bacaan 2 harakat. Ya pun sama, huruf ya pun sama, tak ada misai. So huruf yang tak ada misai dibaca dengan baris atas, kita tambahkan alif untuk menjadikan dia bacaan dia 2 harakat. Huruf yang tak ada misai dibaca dengan baris atas
2 harakat ikut formula yang saya bagi tahu tadi Puan Siti Zainun, selamat datang Puan Siti. Sampai juga Puan Siti. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita ada huruf Ain. Huruf Ain ada misai. Huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Macam mana ejaan huruf Ain? Ain, Ya, Nun. Ain baris atas, Ya mati, Nun mati. Ini huruf Ain. Ada misai kan? So bermaksud huruf ni dibaca panjang 6 harakat. Kat mana 6 harakatnya? Kat sini. Ain. Okey, boleh Last sekali ada huruf Sod. Huruf Sod juga ada misai. So huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Macam mana ejaan huruf Sod? Sod, Alif, Dal. Sod, Alif, Dal, Dal, baris mati. Ada misai. So misainya dibaca panjang 6 harakat kat situ. Sod. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Zaiti Zainun. Selamat datang Puan Ella. Selamat datang. Okey. Baru sampai. Okay, tak apa. Ni kelas ganti Puan Ella, Puan Siti Zainun. Saya decide last minute petang. Tapi petang tadi lah saya dah maklumkan dekat page kita. Saya terpaksa buat kelas ganti. Sebab saya rasa galat sebab tak dapat nak live petang tadi. Sebab esok sebenarnya saya plan nak umumkan petang tadi. Esok Rabu sampai Ahad kita terpaksa bercuti. Sebab saya akan merentas negeri, pulang ke kampung halaman. Kemudian hari Sabtu saya terus hantar anak balik ke asrama. Sebab dia akan mulakan sesi persekolahan minggu hadapan. So nak tak nak saya rasa saya kena live juga malam ni. Tu supaya saya terpaksa korbankan. Saya sepatutnya malam ni saya ada sesi kelas Talqin Musyafahah kat luar. Tapi saya terpaksa korbankan kelas tu. Demi untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi malam ni. Sebelum kita bercuti. So saya korbankan kelas saya tu. Terima kasih kepada Cik Yusof yang korbankan kelas dia. Okey, itu ceritanya. So malam ni kelas gantian lah. Sepatutnya kita tak ada live malam ni kan. Tapi saya buat juga live malam ni. Untuk gantikan kelas petang tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk penuhi janji saya nak habiskan topik terakhir silibus Iqra 6. Dan yang ketiganya sebab untuk maklumkan yang kita akan bercuti sampai hari Ahad. Okey, hari Isnin insya-Allah kita akan bermula seperti mana biasa. Okey. So hari ni kita masuk topik yang terakhir puan Puan Ella, Puan Siti Zainun, nanti boleh tengok rakaman kita di peringkat awal. Tadi pun tak ramai yang ada, tak apa. Puan Siti Zainun, Puan Ella dan juga buat tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir, nanti boleh tengok rakaman kita di peringkat awal. Ada 3 formula ataupun ada 3 kaedah, 3 sifir yang saya kongsikan tadi. Kaedah formula sifir untuk membaca huruf muqatta'ah di awal surah. Okey, sekarang ni kita pergi pada contoh yang keempat. Okey, kita tengok balik paparan Iqra kita. Okey, ini kita sekarang membaca huruf ini. Huruf kaf ada misai. Dibaca, huruf yang ada misai, formulanya dibaca dengan nama huruf 6 harakat. Huruf ha, huruf ya, tak ada misai. Huruf yang tak ada misai ataupun huruf yang tak ada bacaan panjang, yang tak ada tanda bacaan panjang, dibaca dengan baris atas 2 harakat. Huruf ain, huruf sod ada misai. So dibaca dengan nama huruf berserta dengan kadar panjang 2 harakat. So inilah hasilnya. Bila kita gunakan formula tadi, kita pecahkan jadi macam ni. Okey, kaf, huruf kaf, dibaca, ni nama huruf dia. Sebab huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Kaf, 6 harakat. Huruf yang tak ada misai, ha, ya, tak ada misai, dibaca dengan baris atas, kita tambah alif. Sebab dia mesti dibaca dengan 2 harakat. Bagi huruf yang tak ada misai. Huruf ain ada misai, so dibaca dengan nama huruf. Huruf tu nama apa? Ain. Sebab dia ada misai, so dibaca 6 harakat. Ain. Last sekali huruf sod ada misai, so dibaca dengan nama huruf. Nama hurufnya ialah sod. Sod. Ini ejaan dia. So ada dal, mati, qalqalah hujung. 6 harakat kat sini. Okey. So kemudian ada pertemuan. Ada hukum dengung yang tersembunyi, tersirat. Nun mati bertemu dengan sod. Sini menghasilkan bacaan dengung ikhfa' hakiki, didengungkan 2 harakat. Ingat ikhfa' hakiki, mulut buka, gigi renggang, lidah tergantung dalam mulut tanpa bersentuhan. Okey, Puan Siti Zainun, nanti tengok rakaman untuk dapat pemahaman yang lebih jelas lah pasal formula tadi. Saya dah tulis kat whiteboard. Okey, so kita cuba baca sama-sama. Macam mana dibaca? 6 harakat, 2, 6, 6. Okey. Kaf, ha, ya, ain, sod. D, jaga qalqalah hujung. Ini biasa kesilapan yang biasa berlaku. Kesilapan yang biasa berlaku ialah tak dibunyikan qalqalah D ujung kalimah sebab ada huruf dal kat sini, dah mati. Yang pertama, yang keduanya tak ada dengung ikhfa' 2 harakat kat situ. Hati-hati. Okey. Boleh So kita tengok lagi sekali. Ini adalah bacaan bagi contoh yang keempat ni. Okey, tengok kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf ada misai,
Ha ya tak ada apa-apa tanda, ain sad ada misai. So dipecahkan menggunakan formula yang saya kongsikan di awal tadi, menghasilkan tulisan yang macam ni dan ejaan yang macam ni. Sekali lagi Kaf ha ya ain sad. Okey, boleh follow? Okey. Okey, kita ke contoh yang berikutnya. Okey, yang ni senang, simple. Toha, dua huruf tak ada tanda. So ingat kaedah ataupun formula yang ketiga tadi, huruf yang tak ada tanda bacaan panjang dibaca dengan baris atas dua harakat. So kita akan baca dia dengan bacaan Toha. To baca dengan baris atas dua harakat. Ha baca dengan baris atas dua harakat. So dia akan menghasilkan Toha. Hati-hati, jangan dibaca dengan Toha. Toha. Barisnya betul, harakatnya tak cukup. Hati-hati Toha. Okey, itu contoh yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Contoh yang kelima. Okey, yang kelima. Ada huruf to, tak ada baris. Sorry, memang sebut tak ada baris. To tak ada tanda panjang, sin, mim ada. Okey, ingat, huruf yang tak ada tanda panjang ataupun tak ada misai dibaca dengan baris atas. So, to kita baca dengan baris atas, tambah alif. Sebab huruf yang tak ada tanda misai dibaca dengan baris atas dua harakat. So, kita kena tambah alif. Okey, sin ada misai. Huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Sin macam ni ejaan dia. Sin, ya, nun lah. Sin, ya, nun. Nun mati. Sin. Okey. Ni sin. Ada misai 6 harakat. Kat sini 6 harakat dia. Sin. Huruf yang terakhir adalah huruf mim. Okey, huruf mim Huruf mim. Okey, huruf mim ada misai. So huruf mim ada misai dibaca dengan nama huruf mim. Macam ni ejaan mim. Mim, ya, mim. Okey. Mim, ya mati, mim mati. 6 harakat ada misai. Kod sini 6 harakat ada. Mim. Okey, jelas Okey. Ada hukum tersirat. Nun mati bertemu dengan mim. Menghasilkan bacaan, hukum bacaan idgham. Masuk ke dalam mim ma'al gunnah kamil. So dibaca masuk ke dalam nun. Nun tak pakai. Dibaca dengan bacaan mim, tutup mulut, kacip bibir, dengung dua harakat. Ini hukum yang tersirat di sini. Hati-hati. Ini banyak kesalahan yang berlaku. Sebab tidak dibaca dengan dengung. Okey. Alhamdulillah senang faham. Terima kasih Puan Nuraini. Puan Siti Zainul dan kawan-kawan yang lain okey tuan-tuan dan puan-puan yang lain? Jelas Okey, so daripada tulisannya macam ini. Okey. To kosong, tak ada misai, sin ada misai, mim ada misai. So dua formula yang kita pakai. Formula tersebut ialah ini. Huruf yang tak ada misai dibaca dengan baris atas dua harakat. So tambah alif untuk jadikan dia dua harakat. Huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Nama huruf ni sin. Sin, ya, nun. Nun mati. Ada misai, maksudnya 6 harakat. Dia mesti 6 harakat Misai pada huruf potong di awal surah wajib 6 harakat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. So 6 harakatnya di sini. Sin. Mim pun ada misai. So dibaca dengan nama huruf. Nama hurufnya ialah mim. So ada yang baca to sama. Salah. Kalau kita baca to sama, kita baca sin dengan baris atas, mim dengan baris atas. Ada baca sedemikian. So salah. Sin dibaca dengan nama huruf sebab ada misai. Ingat formula yang kedua. Mim juga dibaca dengan nama huruf, bukannya dengan baris huruf. Dibaca huruf mim. Huruf yang ada misai dibaca dengan nama. Ni nama apa huruf ni? Huruf mim. Okey? Mim. Ejaan dia mim, ya, mim mati. 6 harakatnya di sini. Mim. Okey? Nun mati bertemu dengan mim, berlakulah hukum idgham ma'al gunnah. Nun diidghamkan, dimasukkan ke dalam mim bersabdu. Dengung dua harakat, bibir kena tutup, kacip rapat-rapat bibir tu. Okey? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada kelas ganti. Okey, terima kasih Puan Farizatul Asyah. Okey. Nanti Puan tengok rakaman kita awal lah sebab kita ada cerita fasa formula tadi. Takut terlepas lah kan? Okey. So jelas So dibaca dengan Tosim Mim. Okey, jelas Okey, saya nak jelas Okey, kalau ada kemusykilan terus ajukan ruang komen. Kalau minta perlu saya ulang, tak apa, saya boleh ulang. InsyaAllah tak ada masalah. Jangan rasa segan silu. Kalau ada rasa tak jelas, ada masih keliru, boleh terus je ajukan di ruang komen. Kalau boleh, kalau perlukan saya ulang, bagi tahu. InsyaAllah saya tak ada masalah ulang. Okey, saya punya objektif matlamat saya ialah supaya kita boleh sama-sama memahami dan menguasai bacaan Al-Quran itu sebaiknya. Itu objektifnya. InsyaAllah nak suruh saya ulang 10 kali pun tak apa. InsyaAllah. Setakat mana yang saya mampu ulang, InsyaAllah saya akan ulang. Okey. Okey. Saya begitu excited ni. Okey.
Okay, kita pergi pada contoh yang berikutnya. To, tak ada apa-apa tanda, so dibaca dengan baris atas 2 harakat. Sin, ada misai, so dibaca dengan nama huruf. Sin, apa nama hurufnya? Sin lah. 6 harakat so dibaca dengan to, sin. Okay, S-I-N Sin, sin ya nun, sin nun mati. To 2 harakat, baris atas 2 harakat. Bagi bacaan huruf yang tak ada misai, sin dibaca dengan 6 harakat nama huruf. To, sin. Okay, jelas Okay, huruf yang ke berikutnya ni kita biasa baca lah. Sejak kecil pun dah biasa baca kan. Tapi kita tak tahu kaedah bacaannya kenapa dibaca macam tu. So kita dah tengok formula tadi, kaedah tadi, itulah ceritanya. Kenapa dibaca sedemikian. Okay, jelas So huruf yang tak ada tanda ataupun huruf yang tak ada misai dibaca dengan baris atas 2 harakat. So ya, mesti 2 harakat. Tak boleh baca Yasin, salah. Ya baris betul, harakatnya tak betul. Huruf ni memang tak ada baris, tapi kita kena bariskan dia sekiranya huruf tersebut tiada misai. Ini khusus formula untuk bacaan huruf potong. Huruf-huruf potong, huruf-huruf muqatta'ah namanya, yang berada di awal-awal surah. Okey? Okey, so huruf yang tak ada misai, kita baca dia baris atas 2 harakat. Huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf 6 harakat. Okey? Tu sebab kenapa kita membacanya dengan bacaan Yasin. Okey, jelas Yang berikutnya, Sod. Satu huruf saja, ada misai. So nama huruf. Ingat ejaan dia Sod, alif, dah. Sod. Ini adalah huruf Sod. Bila ada misai, 6 harakat. Sod. D. Mesti ada qalqalah hujung tu. Sebab huruf Sod dieja dengan Sod, alif, dal. Mati. Sebab tu kena ada D hujung. Okey, jelas Seterusnya. Ha. Tak ada misai. Tak ada tanda. So dibaca dengan baris atas. Ha, 2 harakat. Mim, ada misai, dibaca dengan nama huruf 6 harakat. Hamim. Okey, jelas Okey, boleh. Huruf yang berikutnya, Ain, Sin, Qaf. Ada 3 huruf. Tiga huruf ada misai. Kita gunakan formula yang kedua. Iaitu huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Huruf Ain. Macam mana ejaan nama dia? Ain, Ya, Nun. Ain baris atas, Ya mati, Nun pun mati. Huruf Ain. Ada misai So dibaca wajib 6 harakat. 6 harakatnya kat situ. Ain. Okey, huruf yang kedua, Sin. Disebabkan Sin ada misai, juga dibaca dengan nama huruf. Sin, Ya, Nun. Tak cukup 1 gigi lagi. Okey. Sin, Ya, Nun. Sin mati. Ada misai 6 harakat. 6 harakatnya di sini. Sin. Okey, kemudian adanya huruf yang ketiga, huruf Qaf. Qaf ada misai juga. Bila huruf ada misai dibaca dengan nama huruf. Macam mana nak eja huruf Qaf? Qaf, alif, fa. Qaf baris atas, fa mati. Qaf. Qaf. Okey. Ada misai, wajib baca 6 harakat. Di sini 6 harakatnya. Qaf. Okey, jelas Huruf ada misai 6 harakat. Ya, betul. Wajib dibaca dengan 6 harakat. Dibaca 6 harakat dengan nama huruf tersebut. Bukannya dengan baris. Okey, sebab tu yang ini ramai yang baca dengan asaqo. Salah. Itu kita baca dengan baris. Bukan baca asaqo. Ini formula yang kedua. Huruf yang ada misai dibaca dengan nama huruf. Ini huruf Ain. Baca dengan nama huruf Ain. 6 harakat. Sin. Baca nama huruf Sin. Qaf. Baca dengan nama huruf Qaf. 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. So, dia akan jadi macam ni. Okey. Nampak jelas Ain. 6 harakat. Sin. 6 harakat. Qaf. 6 harakat. Kemudian, Nun mati bertemu dengan Sin. Ingat lagi bacaan kita. Awal Iqra. Bukan awal, pertengahan Iqra 6. Yang nun mati atau baris 2 bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Dengung ikhfa hakiki. Bibir direnggangkan, gigi direnggangkan, lidah tergantung dalam mulut, tak sentuh mana-mana bahagian dalam mulut. Dengung 2 harakat. Okey. Nun mati bertemu qaf pun sama. Dengung ikhfa 2 harakat. Mulut nganga, gigi pun renggang, lidah tergantung, tak sentuh mana-mana. Matikan dengan huruf fa. So dia akan masukkan bunyi, jaga 6 harakat. Ain, Sin, Qaf. Okey, perhatikan ni ada dengung Dengung. Nun mati jumpa dengan Sin, dengung ikhfa. Nun mati temu Qaf, dengung ikhfa. Sini yang 6 harakat biasanya ramai orang okey, kebanyakannya okey. Cuma kadang-kadang kesalahan yang berlaku tak cukup harakatnya lah. Okey. Tapi yang banyak berlaku kesalahan ialah sini dengung. Sebab ini hukum yang tersirat, tersembunyi. Bila kita pecahkan macam ni baru nampak, ada dengung kat situ. Sebab pertemuan nun mati jumpa Sin, nun mati jumpa Qaf. Tapi kalau kita tengok pada bentuk ayat asalnya yang ditulis dalam Al-Quran macam ni, memang tak nampak. Macam mana boleh nampak dengung kat situ? Melainkan kita pecahkan dia, kita kembangkan dia, huraikan dia,
menggunakan formula yang saya ceritakan tadi, baru kita nampak, oh nun mati jumpa sin, dengung ikhfa. Nun mati jumpa qaf, dengung ikhfa kat situ. Okay, jelas Sekali lagi kita ulang. Jaga 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Sini ada dengung ikhfa 2, sini dengung ikhfa 2. Okay, kita cuba sekali lagi. Dengung sini dengungnya 6 harakat. Bukan dengung pada bukan pada nun. Okay. Sin qaf. Okey, jelas Boleh follow saya. Okey, kita pergi pada dua contoh yang terakhir malam ni, insya-Allah kita habiskan. Okey, dua contoh yang terakhir. Huruf qaf seketul aja. Satu huruf ada misai. So dibaca dengan nama huruf lah. So dibaca dengan nama huruf. Huruf qaf ada misai, dibaca dengan nama huruf ni. Qaf 6 harakat. Simple je. Okey, sebab ada satu huruf je. So satu formula je kita guna. Qaf. Okey, settle Huruf yang terakhir, contoh yang terakhir ialah huruf nun yang ada misai. So dibaca dengan nama huruf 6 harakat. Nama huruf apa? Nun. Nun, waw, nun. So dibaca dengan 6 harakat. Nun. Nun. Okey? Okey, alhamdulillah. Ada soalan setakat ni? Alhamdulillah kita berjaya menamatkan juga topik terakhir kita untuk silibus Iqra 6 ini. Okey? So bacaan di bawah ni kita ada lagi. Kita ada sambungan lagi bacaan di bawah tu, muka surat 27, 28, 29, 30 sampai 31. Okey, kita ada sampai 31 ya, betul. Ni sampai page 31 ni. Okey, yang ini adalah untuk penilaian. Dia tulis penilaian untuk buku 6 ataupun latihan ulang kaji ataupun latihan pengukuhan, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, kalau baca tak cukup harakat boleh ke? Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya lah. Kita cuba praktis lah untuk kalau boleh kontrol nafas supaya kita menggenapkan ataupun mencukupkan kadar harakat 6 harakat tu. Okey. Okey, boleh Puan Siti Zainun sebab mak lazim ni dalam masuk jatuh dalam kategori mak lazim harfi. Mak lazim pada huruf. Bacaan mak lazim harfi. Mak lazim pada huruf. Dia ada satu lagi mak lazim kalimi, macam kita baca pada surah Fatihah, waladdallin. Huruf misai diikuti tanda sabdu, itu mak lazim kalimi. Mak lazim pada kalimah pun wajib dibaca 6 harakat. Ini mak lazim harfi, mak lazim huruf, sebab dia duduk pada huruf potong, pun wajib dibaca dengan 6 harakat. Okey, jelas Puan Siti Zainul ni, alhamdulillah. Okey, insya-Allah seperti mana yang saya sebutkan tadi, antara sebab kenapa saya terpaksa korbankan, saya sepatutnya malam ni lepas isyak tadi saya ada satu kelas sesi talqin musyafah bersama dengan Cik Yusof, rakan kita pun ada dalam ni tadi. Cik Yusof pun terima kasih banyak pada Cik Yusof sanggup korbankan kelas dia. Saya pun terpaksa berkorban juga. Okey, sebab sepatutnya balik pada cerita kita petang tadi kan, sepatutnya kita ada sesi live petang tadi jam 5 petang. Tapi disebabkan oleh masalah teknikal, hampir 20 minit kita cuba live. Gambar okey, video okey, tapi audio langsung tak ada. So last kali dalam pukul 5.20 saya terpaksa cancel, off kan. Disebabkan suara langsung tak keluar. Dah buat adjust macam-macam pun tak jadi juga. Okey, kemudian dalam pukul 6 macam tu, last kali saya dalam pukul 6 saya decide untuk buat kelas sesi live ganti malam ni. Satu dengan niat tujuan nak gantikan kelas petang tadi lah, sebagai meraihkan rakan-rakan kita yang hadir petang tadi kan, yang dah datang. So saya rasa ralat juga, saya rasa bersalah. So saya niat nak gantikan. Tu yang pertama, sebab apa kita gantikan kelas malam ni, untuk menggantikan sesi kelas petang tadi lah, live petang tadi yang terpaksa kita batalkan kerana masalah teknikal audio. Yang pertama. Yang keduanya, disebabkan oleh kerana saya dah janji untuk tamatkan juga topik ataupun pelajaran terakhir untuk silibus Iqra 6. Ini merupakan topik ataupun pelajaran terakhir untuk Iqra 6. Okay, lepas ni kita dah tak ada dah topik untuk Iqra 6. Untuk silibus Iqra 6 ni topik dah habis semuanya. So kita akan baca bacaan pengukuhan ataupun bacaan penilaian ataupun bacaan untuk ulang kaji sampai daripada muka surat 27, ada 2 ayat kat bawah tu, sampai ke muka surat 31. Okey. So alhamdulillah akhirnya kita berjaya juga menamatkan keseluruhan topik untuk Iqra 6. Tu Cik Yusof, terima kasih banyak Cik Yusof. Kita ucapkan terima kasih Cik Yusof atas pengorbanan beliau. Saya pun terkorban juga sebenarnya malam ni. Okey. Saya pun terkorban sama juga. Sama-sama kita terkorban lah. Saya terkorban dengan Cik Yusof. Okey. Apa cerita tadi? Itu antara sebabnya saya korbankan juga kelas saya kat luar malam ni. Sebab saya dah janji, saya dah niat untuk habiskan topik kita ni
malam ni. Kemudian yang ketiga, kenapa saya buat kelas gantian malam ni adalah untuk memaklumkan yang kita akan bercuti mulai esok sampai hari Ahad. Sebab esok pagi insya-Allah insya-Allah kalau tak ada arah melintang, diizinkan Allah, saya akan bertolak selepas subuh. Lepas subuh pagi esok insya-Allah saya akan bertolak sebab nak elakkan kesesakan lalu lintas kan. Saya akan merentas negeri bertemu dengan ibu dan ayah, mak dan ayah saya yang dah saya tak jumpa daripada awal Januari itu hari. Sepatutnya saya dah plan untuk 2 kali dah pulang ke kampung. Cuti sekolah bulan 3 sekali dengan cuti sekolah raya itu hari tapi tak dapat. So insya-Allah esok pagi saya akan bertolak balik ke kampung halaman. Jumpa mak ayah, ambil restu. Kemudian terus langsungkan perjalanan ke Perak menghantar anak saya untuk mulakan sesi persekolahan di sekolah dia lah. Dia akan mula bersekolah pada hari Isnin. So saya terus ke sana. So esok hari kita akan cuti. Saya terpaksa umumkan kita bercuti dah esok. Mulai Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita akan bercuti So Rabu, Khamis, Jumaat kita akan ada sesi live 5 petang So 5 petang tu pada Rabu, Khamis, Jumaat tak ada. Sabtu dan Ahad kita ada 2 sesi live. Sabtu dan Ahad kita ada sesi live pagi dan malam pun tak ada juga. Sebab Sabtu dan Ahad tu saya dalam perjalanan. Sabtu tu saya dalam perjalanan daripada Terengganu ke Perak, Pekalang Hulu Kemudian Ahad tu saya dalam perjalanan Pekalang Hulu ke Bangi. So saya tak dapat live pada masa tu. So kita akan cuti Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5 hari lah. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada hari Isnin minggu hadapan. Pada hari Isnin minggu hadapan bersama pada 29 Jun InsyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan hari Isnin 29 Jun jam 5 petang seperti mana biasa. Okay, so saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan kalau boleh sebar-sebarkan, war-warkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Boleh singgah belum makan patin. Tak janji, tengok keadaan macam mana. Kalau Puan Ella nak belanja, saya singgah. Kalau Puan Ella nak belanja ikan patin, saya cuba usahakan juga untuk singgah. Tapi kalau saya bayar sendiri, saya tak singgah lah. Okay. So saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan, Muslim-Muslim sekalian, kalau boleh sebar-sebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain takut ada yang tak tahu, takut ada yang esok dah tertunggu-tunggu pula. Tu harap kita boleh pakat-pakat sampai-sampailah kepada rakan-rakan kita yang lain supaya semua orang dapat makluman, supaya tak ada yang tertunggu-tunggu ternanti-nanti pula dalam masa 5 hari ni. Okey. So insya-Allah saya sekali lagi ucapkan terima kasih semua. Mak saya pun ada tadi ni, saya nampak nama mak saya ni. Mana nama mak tu, Puan Fazilah Hussein tu, tu mak saya, bonda saya tu Puan Fazilah Alhamdulillah Amin tu mak saya. Saya perkenalkan mak saya. Okey. Terima kasih banyak Puan Ella. Terima kasih banyak Puan Liza. Terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan. Amin. Cik Azmanawi, terima kasih. Hati-hati memandu. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Selamat balik kampung. Terima kasih Cik Ramlan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hati-hati memandu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas ucapan selamat. Terima kasih atas doa semua insyaAllah. So, jangan lupa kita tak ada dah bercuti Selamat bercuti Puan Siti. Terima kasih Puan Siti Zainon. Okey. So saya mohon kerjasama lah, mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kalau boleh war-warkan jugalah, hebat-hebatkanlah kepada kawan-kawan yang kita kenal. Macam kawan-kawan kita Cik Amran yang tak ada, Puan Ella kenal dia kan. Siapa-siapa lagi lah yang biasa hadir ke sesi live kita ni, mana yang tak ada, minta tolong sampaikan lah. Takut ada yang tertunggu-tunggu ternanti-nanti pula esok lusa kan. Sabtu Ahad nanti kita ada 4 kali sesi live pun, takut ada yang tertunggu-tunggu ternanti-nanti. Kenapa pula tak ada kan. Okay, so saya harap mana yang kenal, harap tolong sampaikanlah mesej ni kepada yang lain insyaAllah. Saya akan letak juga pemakluman ataupun notis dekat page kita ini juga. Okay, so kita sama-sama sampaikan info itu. So kita cuti Rabu sampai Ahad, insyaAllah kita akan bertemu kembali pada hari Isnin minggu hadapan 29 Jun jam 5 petang insyaAllah. Okay, so sebelum berpisah, Cik Yusof, jumpa Selasa malam di rumah saya insyaAllah Cik Yusof. Terima kasih banyak Cik Yusof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan Ham. Terima kasih banyak kepada semua. So, sebelum kita berpisah malam ni, seperti mana biasa, saya pohon ribuan jutaan kemaafan atas segala salah silap kekurangan. Kesilapan teknikal yang berlaku petang tadi, walaupun tidak dirancang, tidak disengajakan dan tak tahu apa puncanya, saya mohon jutaan kemaafan. Dan juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua lah atas kesudian bersama-sama dengan saya pada malam ni. Juga atas ucapan selamat dan juga doa daripada semua. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Isnin minggu hadapan 29 Jun Isnin jam 5 petang insyaAllah. So sekian sekadar itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa Isnin minggu hadapan jam 5 petang insyaAllah. Terima kasih.